Tapi makanan paling banyak kat mana? Dalam syurga. Tapi tak ada orang lapar. Tapi situlah makanan paling banyak. Nak rasa-rasa je. Kan? Nak rasa je. Nak rasa-rasa je. Dan dia tak, sebab tu dalam syurga makanannya dia nikmat-nikmat je ni. Dia tak ada padi ke apa, tak ada kan. Itu memang nak untuk hilangkan lapar punya makanan. Dia buah-buahan, rasa-rasa benda-benda yang ni. Sama juga sungai kan. Jadi pertama dekat sini tak ada lapar. Kemudian wala ta'ra, kemudian tidak pakaian sentiasa lah. Maksudnya apa, kita boleh tak pakai apa baju sentiasa ni? Lama-lama kena tukar kan. Lama kena tukar. Dari kecil pun kita tak ada baju. Bukan semua tiba-tiba ada baju kan. Jadi ni satu perkara, dua lah. Iaitu tak lapar, satu berpakaian sentiasa. Kemudian yang ke-119, wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Setelah hari tak lapar, tak dahaga juga. Tapi yang paling banyak minuman kat dalam syurga. Banyak sungai-sungai syurga tu. Tak dahaga dan tadha, tidak Dahar macam ni lah, lebih kurang. Tak rasa panas. Siapa yang sanggup duduk belajar kat tengah tu? Tak sanggup kan? Jadi itu dalam syurga. Syurga ni tidak. Dalam ayat lain apa? Surah Muttaqina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira, kan? Surah Al-Insan ayat 15. Mereka duduk dalam syurga tu, berehat tu, la yarawna fiha syamsan, mereka tak nampak, tak rasa panas dan juga tak rasa sejuk yang melampau. Dua-dua tu, dia tengah-tengah di antara tu. Jadi inilah nikmat syurga. Tapi tengok syaitan dia buat apa? Apa yang tak ada kat sini? Apa yang tak dijamin kat dalam ni? Tak lapar dah kan? Seronok ni. Mana ada? Kat dunia ni memang lapar, makan nanti lepas tu membuang pula. Kan? Lepas tu sakit perut pula. Macam-macam tu namanya tashkar tu. Apa makna tashkar ni? Benda yang menyebabkan kesulitan lah. Kita tashkar ni tu. Celaka. Benda yang kita akan tak selesa. Baju lama-lama kotor. Kan? Lusuh. Kena basuh pula. Macam itulah keadaan dia. Tapi syurga tak. Sama juga dahaga tadi. Syurga tidak ada. Dan juga panas tadi rasa tak selesa. Sebab tu pasal aircon kan. Buat teknologi macam mana nak bagi selesa ni. Terpaksa buat macam tu kat dunia ni. Dunia ni semua benda terpaksa buat. Terpaksa cari untuk dapatkan. Akhirat tak payah cari. Memang dapat je. Ini maknanya sebab itulah dunia adalah tempat, memang tempat yang penuh dengan syakian, penuh dengan kesengsaraan. Itulah dunia. Jadi semuanya kat sini ada satu benda. Ni syaitan dia ambil mana yang dia boleh, orang kata apa, bocorkan, ini dia akan tarik kat situ. Apa dia tu? Cuba tengok ayat 120. Apa syaitan buat pula? Nampak dah perfect dah ni, kan? Kekal tak ada. Kat situ dia tipu kita tu. Cuba tengok ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wal mulki la yabla. Mulkin la yabla. Jadi waswasa bermakna waswasa ayat 120 Kita sekarang ni ni sambung dua kosong ni sampai 120. Baca tadi straight kan. Kalau waswas ni maksud dia berbisik lah. Berbisik, hasutan secara dalaman lah. Bukan macam ada orang kena rasuk dia dengar suara-suara kan. Bukanlah begitu. Tapi dia begitulah. Hakikatnya tak payah dengar suara pun, ramai kita ni buat kan.
Sebenarnya kita banyaklah kena dengar hasutan walaupun tak dengar suara macam orang kena rasuk tu. Tapi bila kita melanggar apa yang diperintahkan Allah tu dalam keadaan kita tahu benda tu, ini namanya termakan hasutan syaitan lah, walaupun tak dengar bisikan pun. Jadi wasa ni maknanya begitu. Allah syaitan, ilahi syaitanu qala ya Adam, apa dia kata kepada Nabi Adam? Hal adulluka ala syajaratil khuldi, adakah engkau mahu aku tunjukkan kepada engkau satu pohon yang kekal. Jadi tadi Allah kata nikmat 4 tadi. Apa dia? Syurga ni tak lapar, tak dahaga, pakaian lagi tak panas, semua selesa. Kan? Tengok dia punya syaitan dia buat langkah apa? Tapi kenapa dia buat, tengok logik macam tu dia buat dah. Jadi Allah dalam kita makan pohon ni sebab apa? Sebenarnya ada benda, kalau makan ni dapat kekal pula lagi semua tadi tu. Itulah penarik dia kat situ. Sebab itulah kat dunia pun macam tu juga. Yang hakikatnya benda tu mustahil berlaku pun. Contoh hari ni, pokok khuldi. Pokok khuldi ni masa zaman Nabi Adam je. Khas. Tak ada dah. Pokok khuldi ni tak ada nama pun pokok khuldi. Dia sebenarnya satu pohon syurga yang Allah tunjuk kat Adam, ini jangan dekat. Sebagai ujian je, perintah. Buah. Tak dekati pohon kan. Makan buah tu Allah Ta'ala alam macam tu lah. Kena check balik tu. Makan buah jadi alkom tu semua. Itu kita selalu dengar cerita-cerita tu kan. Dekat pula. Tak ada. Check lah balik. Okey. Jangan dekat pohon tu. Jadi pohon khuldi ni siapa yang namakan? Iblis yang namakan. Kita pula panggil pohon khuldi. Pohon khuldi ni Iblis yang namakan. Ini nama dia kat sini. Dia yang sebut syajaratul khuld. Allah tak sebut pun. Allah kata jangan dekat pohon ini. Haza syajarah je. Pohon tu. Kat pohon ni apa macam mana? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Tapi yang penting ada arahan. Untuk contoh dalam sini kan. Orang tak tahu apa arahan kat sini. Jangan usik pokok ni. Tuan rumah kata jangan usik pokok ni. Contoh kat situlah. Jadi sebagai ujian nak tengok kepatuhan ni. Ni sebenarnya ujian. Permulaan ujian ni kat sini lah. Dan syaitan ni dia, cara dia apa? Tempat yang Allah nak uji tu, kat situlah pula dia letak sesuatu yang dia tengoklah orang ni cenderung kat mana. Kita ni kan cenderung kat mana. Tengok selalunya. Tengok time hari Jumaat kan. Solat Jumaat kan. Lagi nak azan, lagi pelanggan ramai macam tu kan. Ni semua benda-benda macam tu lah ni. Itu semua hanyalah apa? Sangkaan je sebenarnya. Macam ni lah. Sangkaan, yelah boleh kekal sedangkan tak. Macam kat dunia juga. Duk kumpul harta tu. Tak cukup lagi, buat lagi kan. Atas sangkaan dia rasa macam boleh kekal. Sedangkan memang kan binasa pun. Jadi itu menyebabkan apa? Akhirnya lupa matlamat asal. Itu je dia nak buat. Faham Manusia akan lupa matlamat asal. Yang itulah yang dia nak. Dan kalau boleh dia nak bila? Dia nak bila? Bila dekat kita nak mati, itu. Kalau boleh dia nak buat bila kita mati dalam keadaan tu. Sebab tu kerja kita apa? Lupa je buat apa? Istighfar, ingat balik, buat balik. Macam itulah hidup kita. Memang macam tu. Takkan ada kita kata saya memang dah takwa sentiasa dah. Tak ada. Mesti punya pokok dia apa? Saat akhir nanti kita macam mana? Sentiasa tak ingat balik. Lagilah. Dia nak khianat kita, nak bagi kita kecewa akhir dia. Memang begitu dia. Sebab tu kita kena istiqamah. Sebab tu kita doa apa? Allahumma timlana bi husnil khatimah kan. Tutup tu pengakhiran kita tu. Jadi yang kedua, wal mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak akan lenyap binasa. Jadi inilah tengok, dia akan ambil satu nilai yang hakikatnya tak ada. Hakikatnya tidak ada, tak wujud. Tapi dia yang wujudkan sesuatu. Macam kita lah. Kat dunia pun macam tu juga. Banyak benda yang
hanyalah angan-angan je. Diwujudkan supaya nampak indah. Jadi bermula daripada sini lagi, sejak kat syurga lagi, awal lagi dah buat macam tu dah. Jadi modus operandi ni, syaitan ni antaranya dia memujukkan angan-angan yang hakikatnya tak boleh tercapai. Hakikatnya tak boleh tercapai oleh kita pun. Tapi seolah akhirnya manusia lupa, dia rasa macam boleh. Allah benarkan dia. Untuk apa? Memang untuk sebagai ujian kepada Adam. Dia dah dilaknat oleh Allah. Jadi Allah jadikan dia ni sebagai ujian pula untuk Nabi Adam ni. Jadi Allah benarkan dia boleh dalam syurga lah untuk hasud sebagai ujian. Itu kalau kita tengok dalam surah ni, surah Al-A'raf, surah 7 ayat ayat ni, ayat 14, 19, 16. Ayat 14 tu kita tengok. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah Allah sebut kepada syaitan, ihbit minha fama yakuna laka an tatakabbara fiha fa akhruj innaka minas saghirin. Allah halau Jibril iblis ni. Dan dia minta pada Allah, qala, kita baca, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia minta pada Allah, berilah aku tempoh sampailah waktu dibangkitkan. Jadi itu dia Allah beri tak tempoh. Allah sebut, qala innaka minal munzarin. Allah kata, sesungguhnya engkau daripada orang yang diberikan penangguhan. Jadi dia benarkan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi iblis kata apa? Fa bima aghwaytani. Setelah berlaku ni, dia tetap juga kekal dengan dia punya pendirian. Apa tu? Fa bima. Fa bima ni apa? Bi ni sebab, bukan dengan, disebabkan. Maka disebabkan aghwayta, telah menyebabkan aku sesat. Maksudnya engkau yang hukum aku sesat, aku tak sesat. Faham Nampak dia salah kata apa? Yang itulah. Dia tak mengaku dia sesat. Faham tak apalah, macam mana dia nak anggap saya salah. Saya tak salah sebenarnya. Macam itulah kedegilan dia dalam apa yang dibuat ni. Fabima aghwaytani. Jadi la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Inilah nama dia, sebab itulah nama dia iblis ni antaranya. Dia putus asa daripada Allah, tak nak mengaku salah. Kerana akibat itu dia menghalang dia daripada taubat. Perangai ni menghalang manusia daripada. Ingatlah kita bila ada kita silap, macam saya ke siapa pun, itu adalah maknanya apa, boleh jadi satu kecelakaan kepada seseorang tu. Itu satu sebab untuk Allah nak tahan dia supaya dosa dia tak diampunkan. Bahaya tu. Kita salah, kita nak mengaku salah, kita bimbang, itu adalah asbab untuk memang kita nak kena azab atas dosa tu. Allah nak kekalkan dosa tu bagi dia memang tak nak rasa muhasabah. Takut tak? Inilah syaitan sampai kiamat pun dia tahu. Dia boleh taubat tak bila-bila masa? Boleh, tapi inilah sebab utama kenapa dia tak nak taubat. Sebab dia tak rasa dia salah. Patutnya semua kita kena takut. Kenapa susah benar nak rasa nak mengalah ni? Kenapa? Takut benda tu
menghalang kita daripada dosa kita tu diampunkan Allah. Memang Allah sengaja biar hati kita macam tu supaya apa? Allah nak ampunkan pun dosa tu. Takut. Jadi kita kena jaga. Ni betul berlaku pada siapa? Iblis ni. Punca dia apa? Dia tak nak aku salah langsung. Baik. Jadi apa dia kata? Dia berjanji, dia dendam dia lah. Kerana dendam ni tadi, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Pasti aku akan aqudan. Mana apa? Daripada perkataan qa'ad apa? Qu'ud apa? Qu'ud. Duduk kan? Duduk Jadi maksudnya jaitan ni benar-benar akan kalau maknanya sentiasa buat, siap buat markas, duduk lah, nak halang kita daripada keluar ni, siap buat kemah kat depan ni, kita tak boleh keluar lah. Macam tu lah, itu betul sekali dia punya kerja dia. Sungguh-sungguh. Dan la aqudanna lagi, setiap ada la ada na lagi, sentiasa buat lahum kepada mereka semua siratal mustaqim, jalan engkau yang lurus. Jadi dia tahu tak jalan Allah lurus? Ni dia cakap ni siratal mustaqim, jalan Allah memang lurus. Wahyu petunjuk memang tu jalan yang lurus, dia tahu. Tapi dia sendiri ingin membantah kerana dendam dia, kerana dia tidak mengaku dia salah tadi. Allah yang jatuhkan hukuman ke dia. Saya ni sepatutnya tak dihukum pun. Macam itulah. Kemudian janji dia lagi ayat 17. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Setelah dia kata tadi la aqudanna, kemudian la atiyanna yang kedua. Atiyan. Apa maksudnya? Lagi dahsyat. Kalau dia kat situ je, okey lagi kan? Kita pergi baru dia akan tahan kan? Sekarang ni dia akan datang pula, masuk pula. Duduk situ je tak apa kan? Kita nak pergi, dia halang kan? Ni sekarang ni, Atiyan apa pula? Dia masuk pula. Faham? Tu dia kata. Dari mana? Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aiman, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Semua. Kecuali dari atas. Allah turunkan wahyu kan. Jadi semua adalah 4 benda ni, dari depan, dari belakang, dari kiri, kanan dan kiri ni. Dari sudut pertama, dari depan apa maksud dia? Dari depan, jadi manusia ni dia apa yang bakal berlaku depan dia, kematian tu kan, dia lupa. Dia lupa apa yang bakal dia berdepan nanti. Itu pertama lah. Dia lupa hakikat, dia akan buat manusia lupakan yang dia ni sebenarnya kat depan dia ada apa? Ada mati. Dia lupa. Okey. Yang kedua, ya? Ya. Dari belakang. Dari belakang apa? Dia lupa yang dia akan tinggalkan semua yang dia nak kejar tadi tu. Dia akan tinggalkan. Kan? Kat belakang dia. Ini yang kedua. Dari kanan ni kepada amal soleh. Manusia nak buat amal soleh, tapi dia akan buat apa? Dia akan halang soleh tu jadi buruk. Niat dah buat baik sedekah, tapi dia halang apa? Sedekah tu batal sebab dia spesongkan niat sedekah tu. Faham Kiri apa? Dosa-dosa. Faham itu dah dia daripada sudut tadi, kehidupan kita nak pergi ke mana, menuju kematian, dia lupakan kita, dan kita sibuk dengan benda yang kat belakang kita yang kita akan tinggalkan, yang pasti sebenarnya dari kanan, daripada segala dosa yang pahala yang kita nak buat pun tak jadi. Buat baik tapi tak ada apa-apa. Dia akan buat dan
Kiri ni apa? Dosa tidak akan minta ampun. Tak, manusia tak akan bersihkan diri daripada dosa-dosa. Belah kiri ni. Itulah 4 benda tah. Tu ringkas dia gitu. Jadi kalau baca tafsiran adalah ada yang tu, ada yang lain, ada yang terbalik, depan belakang terbalik pun ada. Dia maksud dia gitulah. Jadi wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau akan dapati ramai dari kalangan mereka tidak bersyukur. Engkau tak akan dapati mereka bersyukur. Ni yang penting. Sebab itulah syakirin ni tujuan kita semua apa dia? Hidup ni cipta antara dia kita nak jadi orang yang bersyukur. Allah cipta kita ni, Allah suruh pilih 2 je. Apa lawan syukur? Kufur, kan? Apa inna hadainahu sabila imma syakiran wa inna kafura, surah Al-Insan ayat 3. Kan? Kami beri petunjuk manusia ni, mereka pilih nak syukur ke nak kufur. Kemudian dalam surah 14 ayat 7 Allah kata apa dia? Apa dia, ketika ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum la in kafartum inna azabi. Kat situ. Itu maksudnya apa? Hidup kita nak jadi orang yang bersyukur kat dunia ni. Ni syukur sifat orang-orang beriman, orang bertakwa adalah sifat dia utama dia syukur lah. Surah apa tadi? 75, 76 ayat 3, surah 14 ayat 7. Jadi ingat syukur lawan dia kufur. Apa ni syukur ni? Syukur ni maknanya apa? Satu, tasdiq bil qalb, membenarkan perintah Allah ni dengan hati kita. Itulah syukur, membenarkan perintah Allah dengan hati. Tasdiqun. Yang kedua, qaul bil lisan, ucap, ikrar, takrir atau qaul boleh, ucap dengan lisan kita. Alhamdulillah, syukur. Yang ketiga apa? Amal bi jawarih wa al-mal. Amal, gunakan semua ni, beramal dengan anggota tubuh dan juga harta. Itulah orang syukur. Dia mesti 3 ni. Ini orang bersyukur, dia mesti 3 ni lah. Dia beriman dengan hati dia, dengan perintah Allah, dan dia ucap dengan lisan dia, dan dia beramal dengan semua ni. Contohnya dengan jawarih ni apa dia? Puasa, solat, amalan. Dan juga harta dia digunakan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak fi sabilillah, untuk Allah. Manakala sebaliknya, kalau tidak ada 3 ni, tu nama dia kufur. Sebab itu orang yang bersyukur, Allah akan jamin tambah. Sebenarnya tambah apa? Tambah ilmu dia, tambah iman dia. Kufur dengan nikmat Allah ni maknanya apa? Kufur dengan nikmat Allah apa maksudnya? Yalah, apa dia buat? Contoh? Kesihatan.
Dia buat apa dengan ni maksiat ni? Selalu buat apa? Dengan lisan contohnya, syukur. Buat apa? Nampak kemungkaran, buat apa? Lisan kita? Tak ni kan? Tegur contohnya, syukurlah tu. Dia takutkan Allah. Kita ramai ni sebab takut manusia. Allah kata dalam ayat, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Dia takut kat manusia tapi tak takut Allah. Dia lebih malu kat manusia tapi tak malu kat Allah. Jadi orang-orang macam ni, dia orang yang kufur. Kita diamkan, kita tak tegur lisan kita. Jadi dia ada, maksudnya kat sini, dia ada dua benda. Satu fi'liyah punya, satu tark. Amal ni mana ya ni? Yang perlu dibuat dan perlu ditinggal. Jadi orang yang bersyukur dengan hati dia apa? Dia kena buat, dia buat banyak ikhlas kepada Allah, kerana Allah. Dia tinggalkan sesuatu dia buat kerana manusia. Kan? Lisan dia ni apa? Dia buat, dia banyak ya, zikir ke, dia cakap pesan wa tawasau bil haq, kan? Lepas tu dia banyak tinggalkanlah ucapan sia-sia tu. Nak menyanyi ke apa tu tak payahlah. Contoh, kan? Banyak juga. Lagi ni pula sama juga. Dia amal dengan anggota tubuh. Apa dia buat? Anggota tubuh. Dia berjalan ke mana, dia pegang, dia buat apa dengan tangan dia. Kan? Semua tu sama ada dia kena meninggalkan benda yang buruk dan dia kena buat yang bukannya dia tinggal je tapi tak buat pun tak boleh juga. Dia mesti dua-dua tu. Tu nama dia amal soleh. Ada benda yang perintah buat, perintah tak buat, kan? Tapi tak buat juga benda yang ni tak buat juga. Tak buat apa pula. Bukan macam tu. Ni dua-dua tu. Dengan harta buat apa? Ni last ni paling besar ni. Buat apa? Kan? Jadi mal ni pertama dikeluarkan contohnya, dan tinggalkan daripada yang haram, dapat sumber. Inilah. Ni orang yang bersyukur. Kena tengok detail-detail. Oh, ini kurang dia kat sini. Kita boleh tengok dengan harta kita. Dari sudut pertama, hati kita selama ni buat untuk siapa? Jadi tinggalkan lisan kita, kemudian anggota kita, kemudian anggota kita ni. Inilah yang syaitan ni akan dia lupakan kita daripada apa yang sepatutnya kita buat. Jadi wala tajidu aktsarahum syakirin, dan kau takkan dapati ramai mereka ni menjadi orang yang bersyukur, yang benar-benar gunakan semuanya ni untuk pada jalan Allah. Ini namanya kufur nikmat. Nikmat Allah dia bagi tu semuanya digunakan untuk hawa nafsu dia. Okey. Saya nak ucap dengan lisan. Yang pertama membenarkan dengan hati lah. Tasdiq bil qalb. Ya. Ada tak hadis kata jumlah orang tak bersyukur, ada tak? Jumlah ramai orang. hadis. Kalau yang hadis ni boleh lah. Anak-anak Adam ni, yang hadis tentang generasi anak Adam. Apa nisbah dia Nabi kata? 1000, ada daripada 1000 tu. Jadi 9 ni semua kat mana? An-nar. Satu saja ni apa? Jannah. Maknanya berapa ramai orang tak syukur? Dalam 1000? 999 orang. Dari 1000, 99 orang tak syukur. Seorang aja yang syukur. Yang sudah benar. Tak selai yang lain. Yang lain tak selai kita perlu buat. Itulah dia. Jadi mudahan kita jadi yang mana? Satu perlu.
Wa qalilum min ibadiyas syakur, Allah kata. Cuba tengok surah 27. 7 rasanya. As-Sabah, surah Sabah ayat 13. Surah Sabah surah tu berapa? 34 ayat 13. Syukur. Sabah Tengok, ini nak gambarkan cerita pasal Nabi Daud ni sebab dia dapat sebesar-besar nikmat tapi dia tetap syukur. Kita baru dapat nikmat sikit dah kufur dah. Lagi tak patut. Begitulah gambaran dia. Cuba tengok ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawab. Wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat. Wa qalilum min ibadiyas syakur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi mereka, iaitu Allah ni golongan jin ya. Jadi begitulah Nabi Sulaiman Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang mana kerja dia pada golongan jin. Allah tundukkan untuk dia ma yasha'. Dia buat mereka lakukan baginya apa saja yang dia nak. Daripada membina bangunan-bangunan. Mihrab ni masjid-masjid lah sebenarnya. Mihrab, maharib ni tempat-tempat ibadah. Banyak masjid-masjid, tempat-tempat ibadah zaman ni. Wa tamathila, dan bina-binaan lah. Wajifanin, ni menggambarkan kemegahan, kehebatan satu kerajaan tu. Kal jawabi wa qudurir rasiyah, segala peralatan dia lah. Kemudian Allah kata i'malu ala Dawud syukra. Beramallah. Sebab itulah syukur ni dengan perbuatan lah. Inilah dia. Semua ni perbuatan kita ada zahir dengan batin. Ada lisan ni. Semuanya akan dihitung semua perbuatan kita ni. Bahkan lisan pun kan, punca kepada seorang tu diazab juga, utama dia antara lisan. Lisan dan kemaluan. Lisan ni penting. Sedekahlah banyak mana pun kan, tapi lisan ni menyebabkan seorang tu diheret masuk dalam neraka juga. Jagalah lisan. Ini antara benda yang Nabi suruh, jagalah lisan. Dosa lidah yang saya bincang dulu ni kan. Jadi beramallah keluarga Daud. Apa dia? Apa maksudnya? Bukti, sebagai bukti kesyukuran. Syukra. Sebab itulah bukti syukur, amal lah. Dengan harta dia buat apa? Dengan lisan dia buat apa? Dengan buah fikiran buat apa? Masa dia buat apa? Banyak buat apa? Cuba kita tengok. Mata dia buat apa? Tengok apa? Kan? Banyak melazimi Quran ke, mulazamah Quran ke, fikirkan perintah Allah dalam Quran ke, ataupun apa? Tengok semua tu. Jadi wa qalilum min ibadiyas syakur, dan memang sikit, amat sikit daripada hamba-hamba aku. Siapa cakap ni? Allah yang cakap. Allah cakap kepada Nabi Daud, wahai Daud ni, kamu ni keluarga Daud, beramallah. Faham tak? Beramallah. Itu Nabi, keluarga Nabi ni, beramallah. Kan? Memang dah baik dah pun ni kan? Beramallah. Ingat, sebab apa aku suruh ni juga pasal amal ni? Memang dia beramallah. Beramal sebab apa? Sebab yang nak syukur ni sikit je. Hamba aku yang syukur amat sikit.
Mudah-mudahan kamu terpilih tu. Jadi kita, Allah sendiri cakap. Jadi Allah kata seolah ayat ni kat kita juga. Buat amal lah wahai siapa? Ustaz Fizal contohnya. Wahai kita. Kita ni sebab apa? Amat sikit hamba-hambaku yang syukur. Ni Allah kata contoh je kat kita ni sekarang. Jadi kita baca ayat ni macam tu. Faham? Beramal lah. Sebab apa? Hamba aku ni yang sikit. Yang syukur ni sikit je. Yang nak amal ni sikit je. Jadi kita lah termasuk. Sebab itulah ketika Umar Al-Khattab kan, dia lalu ada seorang lah rakyat dia lah, dia doa, dia dengar doa wa qalilum min Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Dia pun pelik doa tak pernah pun kan. Tu dia pun tanyalah dia, kenapa kan? Kenapa nak jadi sikit lah tu. Dia baca ayat ni. Bukankah dalam ayat Allah kata apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Umar pun faham sikit hamba aku yang bersyukur. Jadi kita doa dapat jadi orang yang sikit. Jadi sekarang ni boleh tak kita ukur kebenaran tu atas orang ramai? Boleh? Boleh tak boleh? Kalau ikut orang ramai kan, nak tengok buat nak buat macam mana? Boleh tak boleh? Ada tak jawapan dia? Ada tak Allah cakap dalam Quran? Surah 6 ayat 116 juga. Nilai ukuran tu pada hujah dalil, bukan pada ramainya. Surah 6 116. Tu 14:7 tadi. Ni. La in syakartum la azidannakum. Tu jaminan Allah. Wa in kafartum, kalau kamu kufur walaupun satu. Maksudnya apa? Kalau kamu kufur ni, amal bagus dah, nampak sedekah semua ni, lisan kotor kan. Inna azabi lasyadid. Kamu dapat azab sebab apa? Bukan pasal sedekah tu, pasal lisan. Nak tak? Sebab tu semua nak jaga. Ramai juga orang lisan bagus semua ni, rupanya dia buat sebab apa? Sebab apa? Sebab nak tunjuk kat orang, riak. Ni orang yang pertama masuk neraka dulu, dan rasa dulu bahan kan. 3 orang kan, siapa? Orang yang baca Quran sedap kan, orang yang suka dermawan, orang yang jihad. 3 ni kan, dia kata kazabta, engkau tipu, kau buat ni semuanya. Nombor 1 ni punya tak lepas. Yang lain dia, memang dia paling banyak buat lah, tapi ini penyebab dia azab. Sebab itulah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur dengan semua ni, kami akan tambah. Wa la in kafartum, kamu kufur. Saya kufur apa? Dengan lisan je kufur apanya? Ya, dia dalam amalan, dalam hati. Jaga semua, memang betul lah penting tu. Ada orang dia sedekah kan, rajin, tapi mulut laser contohnya. Dia diazab sebab mulut dia tu nanti. Rugi je. Kan, sebab tu Allah cela tak orang macam ni. Apa dia? Dia sedekah dalam manni wal adha, dengan ungkit-ungkit, dengan sakit-sakit hati orang. Kan, mulut dia. Jadi itu dia tengok dalam ayat ni pula. Jadi sekarang ni yang ikut sikit je, 1 je daripada 1000. Dan Allah SWT kata apa? Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sikit sangat hamba aku yang syukur, sangat sikit. Kemudian dalam ayat ni kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika engkau ikut ramai daripada orang yang ada di muka bumi ni. Ni engkau tu siapa? Rasulullah. Kan? Ayat ni kan? Nabi kata kepada Nabi, jika engkau
mengikut ramai daripada kalangan orang yang ada di muka bumi ini. Zaman Nabi ni siapa ada? Ada Yahudi, ada Nasrani. Semua ada kitab. Semua mengaku mereka ni pemilik agama, mereka ni. Kan? Semua ada. Allah kata apa? Tak ada dah, ramai mereka tu semua yang tak betul. Ini. Jadi pastilah mereka akan menyesatkan engkau daripada jalan Allah. Kenapa? In yattabi'una illa zan. Kerana mereka hanyalah ikut zon, batil. Tahu zon, sangkaan. Sebab tu kita boleh tak beragama atas sangkaan? Tak boleh, walaupun ramai, tapi sebenarnya bukannya ada dalil. Faham? Ramai buat ni contohnya, dalil tak ada sebenarnya. Zon je, zon. Tak boleh pegang pun. Kan? Patut ikut ke kena selidik? Selidik lah. Kenapa nak tutup kita punya hak kita untuk selidik hak kita? Sebab tu kita berhak untuk tahu dalil. Kita berhak boleh selidik. Faham? Janganlah pula kita kata tak payah tanya. Tak. Amanah dengan ilmu kita kena benarkan. Memang itu. Tapi tentulah ada adab dia lah, kan. Jadi in yattabi'una illa dhann, mereka ni tak lain hidup hanya dalam sangkaan. Wa inhum illa yakhrusun, dan mereka hanyalah tidak lain membawa sesuatu yang dibuat-buat. Yakhrusun ni apa? Berdusta lah, tipu. Yakzibun, mereka mendustakan. Jadi ini yang syukur ni pertama apa? Tasdik ni mestilah dengan petunjuk lah, maknanya ikut petunjuk. Orang yang bersyukur ni dia ikut inna hadainahu sabil, ikut petunjuk Allah. Itulah cara dia nak syukur. Okey. Kita terus pergi kepada ayat seterusnya. Okey. Wa qulna bitu ba'dukum, dan kami berfirman ihbitu. Apa ihbitu? Ihbitu ni maknanya telah berfirman oleh kami. Telah berfirman oleh kami, ataupun kita kata kami berfirman pun boleh. Dan kami berfirman, turunlah. Ihbit ni turun. Kenapa turun? Sebab dari atas lah. Syurga ni kat mana? Syurga ni atas daripada langit ketujuh. Syurga atas daripada langit ketujuh. Kalau kita baca hadis Isra tu yang panjang, Nabi kata tu begitu. Sampai langit ketujuh tu ada satu macam pohon yang di atas tu, syurga tu, tinggi lagi. Ihbitu, turunlah kamu. Turunlah kamu. Kamu ni siapa? Wow ni. Ini dari segi ni wow ni, wow apa nama dia? Wow yang ada kat dalam ni nama dia wow, wawul jamaah. Wawul jamaah. Maknanya ramai lah, habis jamaah, jamak lah, lebih daripada dua. Tapi sekarang ni ada dengan Hawa je. Sebenarnya ada siapa lagi? Seekor lagi siapa? Iblis lah. Kan? Iblis. Jadi Adam, Hawa dengan Iblis sekali. Turunlah kamu semua pula. Memang itulah dia, Allah jadikan Iblis ni setelah itu ujian kepada Adam di dalam syurga tu. Akhirnya setelah tu memang Allah nak tetapkan apa? Menjadi tempat ujian utama untuk anak cucu Adam kat bawah kat dunia nanti. Sebab tu akhirnya turun bersama dengan Iblis untuk apa? Iblis teruskan rancangan dia untuk sebagai ujian kepada semua anak cucu Adam. Jadi turunlah kamu. Ba'dukum, sebahagian kamu, li ba'din, bagi sebahagian yang lain. Sebahagian kamu bagi sebahagian yang lain. Aduun adalah musuh. Musuh. Jadi sebahagian kamu sebelah ini siapa? Ketika dalam ni syurga tadi, siapa musuh? Syaitan dengan Adam lah, kan? Iblis dengan Adam musuh. Betul?
Sekarang ni Allah kata turunlah kamu, sebahagian kamu dengan sebagainya adalah musuh. Ni macam ni pula? Siapa musuh ni? Manusia dengan sebahagian yang lain. Sebahagian kamu dengan sebahagian, bagi sebahagian yang lain adalah musuh. Jadi dekat sini dimasukkan apa ni musuh? Bahkan manusia. Sesama manusia. Berapa lama masa dia? Akhir manusia musuh dengan manusia? Tak, berapa lama masa syaitan ambil bagi akhirnya manusia jadi musuh masing-masing. Masa ni manusia bersatu kan, tak adalah Adam dan Hawa ni lah kan. Kan, dua-dua tersilap, terlupa kan. Musuh dia satu je, dia je seorang. Sekarang Allah kata ba'dukum. Allah kata syaitan adu pun tak ada. Sebahagian kamu maknanya umum. Bukan syaitan lagi akan jadi musuh. Generasi kamu sendiri pun akan jadi musuh sama kamu. Tapi dikerjakan oleh siapa akhirnya? Dikerjakan oleh syaitan lah. Berapa lama dia ambil masa dia nak menyebabkan akhirnya manusia musuh dengan manusia? Zaman awal lagi Habil dan Qabil dah musuh dah. Tengok, terror tak dia? Gitulah, awal lagi. Sehingga bermusuhan kan? Surah apa tu? Sebab tengok sama juga dia modul apa ni apa dia? Manusia ni musuh sebab apa? Sebab selisih perintah Allah. Tu je. Kita ni semua musuh sebab tak nak bersatu atas perintah Allah. Bila manusia tak bersatu perintah Allah, memang akan jadi musuh. Habil dan Qabil kenapa musuh? Sebab iri hati kan. Akhirnya Allah uji dia. Tengok, dia tak nak ikut juga perintah Allah. Sama juga. Surah 5 ayat 20 apa? Surah 5. Ayat apa? Surah 5. Ayat yang ke 27. Ni maksudnya surah 5 ayat 27 akhirnya pertama sekali dah. Sebahagian kamu bagi sebahagian lain adalah musuh. Bukan orang lain, adik-beradik lagi. Kan? Sampai dia macam tu dia boleh jadikan adik-beradik pemusuh. Bahkan nanti Allah kata apa? Isteri anak kamu pun musuh bagi kamu. Syaitan boleh jadi. Sebab apa? Ada orang nak taat, ada orang tak nak taat. Jadi musuh dia akan tak boleh bersama. Begitulah. Okey, cuba tengok ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a ibn Adam bil haqq. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan bacalah ke atas mereka berita tentang anak Adam. Ini generasi anak Adam ni. Bilhaq dengan berita yang benar, dengan cerita yang betul. Jadi cerita ni kenapa Allah kata bilhaq? Bila Allah cakap dalam Quran bilhaq ni, cerita bilhaq maknanya apa? Cerita ni dah banyak kena seleweng. Quran datang nak apa dia? Alignment balik bagi cerita tu betul. Ni je yang betul. Yang lain tu semua tak betul. Macam itulah. Banyak bilhaq ni. Antaranya sebab Allah nak kata ini yang betulnya. Cerita balik cerita yang betul. Itu ketika izqarraba qurbanan, ketika apa ni, mereka ni menyerahkan korban dia.
Setelah atas perintah Allah lah. Lalu Allah terima salah satu korban saja. Dan Allah tak terima korban yang satu lagi. Lalu kerana ini apa dia? Berlakunya hasad. Hasad dengki. Jadi punca dia hasad dalam diri manusia yang dimasukkan oleh syaitan ni lah. Sama jugalah punca syaitan juga dilaknat Allah sebab hasad lah, sombong kan. Kepada siapa? Adam kan. Itulah, sama je. Daripada awal sampai akhir macam itulah. Jadi dia nak, akhirnya dia tambah lagi dosa lain pula. Pertama dosa tadi dia tak ikut perintah Allah dah. Kan? Dia tak nak ikut perintah Allah lah yang suruh dia kahwin dengan ni semua. Itu semua bukannya Adam pandai-pandai perintah Allah. Faham kan? Tapi dia tak terima perintah Allah, tak nak ikut. Sebab nafsu dia mengatakan dia nak yang ni sebab dia cantik. Contoh kan? Tu kisah dia lah. Nafsu dia tu. Ini ujian. Dan kerana perintah tu lah yang apa? Berlaku apa? Pembunuhan pertama ni lah dia. Musuh tadi sampai macam tu. Jadi syaitan ni dia akan apa? Jatuhkan orang kat dosa, satu dosa, kan? Dan dosa yang lain, menambah dosa lain. Dia akan macam tu. Dia step dia macam tu. Dia bukan terus je kita ni. Dia bukan terus je buat pembunuhan tu, tak. Jadi berentetan. Okey. Jadi qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima ibadah daripada orang-orang, amalan daripada orang yang bertakwa. Itu maksudnya Allah menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Ini maksudnya sebahagian kamu bagi sebahagian lain adalah musuh. Sebab itulah dalam ayat lain pula, setelah itu berlaku generasi manusia ni banyak silih berganti, bermusuh-musuhan juga. Sedangkan Allah kata umat ni satu asal dia. Cuba buka surah 2 ayat 214. Kana nas ummatan. Salah bukan. Saya rasa ayat 25 21 berapa? 217. 217. Bukan. 213 kan? Betul. Ya, betul lah tu dah. 213. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Kana nasu ummatan wahidah. Manusia ni satu lah dulu. Semuanya atas satu petunjuk. Umat yang satu maknanya dia adalah satu petunjuk yang sama. Faba'athallah. Lalu Allah mengutuskan para nabi
untuk memberikan mubasyirin wa munzirin, dua perkara. Cerita tentang syurga, cerita tentang neraka lah. Jadi manusia ni dulu asal dia gitu. Dia tahu matlamat hidup dia ini asal dia. Mencari redha Allah supaya selamat daripada azab Allah. Itulah semua macam tu manusia. Wa anzala ma'ahumul kitab. Lalu Allah utuskan Nabi memberikan menyambung balik cerita kisah ni, sebab manusia ni akhirnya dia akan lupa benda ni, matlamat dia. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka kitab bil haq, dengan hak, cerita yang betul, kebenaran. Untuk kitab ni supaya jadi apa? Liyahkuma bainan nas, supaya kitab ni menjadi apa dia? Hakim, pemutus, hakim di antara sama manusia ni pada apa yang mereka ni berselisih, tak jelas. Tengok macam-macam agama dengan dia punya kepercayaan masing-masing lagi, kan? Tentang alam, macam-macam lah akhirat dia yang masing-masing pegang masing-masing. Jadi Al-Quran menjelaskan yang betul, apa konsep yang sepatutnya yang ada lah. Jadi Quran ni datang untuk menjelaskannya. Wa ma ikhtalafa fihi, tetapi tetap juga manusia ni berselisih, dan tidaklah berselisih padanya melainkan orang yang diberinya, mereka ni diberi kitab sesudah datang keterangan kepada mereka ni. Kerana apa? Kenapa tetap juga manusia ni baghyan bainahum? Kerana dia ada rasa dengki dia hati. Macam tadilah, Habil dengan Qabil tu, dia tak tahu ke kebenaran? Tahu ke tak tahu? Dia tahu, kan? Mereka orang, dia bukan tak ada ilmu tentang akhirat ni, dia tahulah. Ayah dia cerita lah, dia tahu. Tapi kenapa menguatkan dia, akhirnya dia sanggup buat benda yang dosa? Bukan tak yakin. Iblis yakin tak yang Allah Maha berkuasa? Yakin. Allah azab, kan? Tengok dia siap minta doa, kalau tolong panjangkan umurku, Allah makbulkan doa dia. Dia yakin, tapi kenapa? Sebab baghyan, dengki tadi, rasa tak ada. Ini yang penghalang paling besar seorang tu, dia nak tunduk kat petunjuk ke tak nak bila sampai. Dah dapat dalil dah. Oi, dia boleh kata lain pula contoh, kan? Ini penghalang untuk kita ni betul-betul dapat petunjuk Allah. Apa rasa baghyan ni? Baghyan ni apa dia? Tahu tak air mendidih, kan? Menggelegak air penuh dalam tu, kan? Sampai melempah, kan? Macam itulah dia sentiasa tak nak tunduk lah. Sombong. Baghyan ni katanya dengki, kerana merasa diri lebih baik lah. Baghyan bainahum. Itulah punca. Walaupun jadi pertama, ada dua golongan dalam ni. Pertama, golongan apa? Manusia bersisih ni nama dia golongan apa? Ad-dhalin. Sebab tak tahu mana benar mana salah, keliru. Tu yang keliru, lalai satu hal, kan? Yang lalai satu hal tu Allah kata ulaika kal an'am balhum adall, mereka macam binatang ternak pula. Tu kena selamatkan, kena bagi petunjuk. Ada golongan lagi setelah dapat petunjuk pula, apa masalah? Petunjuk dah ada, dah sampai dah, apa masalah pula? Iri, rasa lebih, ni tak layak, ni saya ni bukan geng. Tak boleh. Faham ini masalah penghalang petunjuk. Tengok ada peringkat tu. Satu memang tak tahu, jahil. Bila dah dapat ilmu, nak tu pilih-pilih sekarang, nak terima ke tak nak, itu pula, itu penghalang. Jadi penghalang dia kat situ. Apa dia yang paling besar? Baghyan bainahum. Rasa sombong. Dia bukannya sombong ni, apa dia? Al-kibru ni. Baghyan ni kibr lah. Batarul haq wa ghamtun. Ini Nabi kata ni. Sombong yang sebenar ni. Wa ghamtun nas. Batarul haq ni apa? Allah turun dengan hak, iaitu Quran. Ghamtun nas ni apa? Rasulullah. Ghamtun nas ni yang iaitu apa? Meremehkan Rasul. Apa yang datang dari Rasul? Tak apa, sama dengan guru saya pun sama je, dia pun macam Rasul juga ke? Tak boleh. Macam itulah. Jadi ini maksudnya sombong yang sebenarnya. Jadi
Tengok hujah dari siapa? Jangan tengok kat orang. Apa hujah orang tu bagi? Tengok kat kumpulan. Apa kumpulan tu bagi hujah? Kalau benar daripada Allah dan Rasul, itulah yang kita ambil. Itulah prinsip kita. Faham? Ini penghalang. Ni penghalang yang last sekali ni. Sebab apa? Petunjuk ni boleh sampai. Tak ada siapa boleh halang petunjuk nak sampai. Betul? Yang menghalang apa? Nak ikut petunjuk. Yang menghalang dia adalah ketika petunjuk sampai, kamu nak ikut ke tak? Kat sinilah yang berlaku dengan siapa? Iblis ni. Kan? Lalu bila petunjuk sampai, Iblis akan buat apa? Dia akan cari alasan yang tak logik untuk benarkan dia nak buat. Dia kata apa? Dia daripada tanah, aku daripada api. Tak logik langsung. Tak ada kena-mengena dengan perintah Allah suruh sujud. Tak ada kena-mengena. Betul tak? Begitu juga orang yang ada kebenaran ni, dia akan cari alasan. Yang ni pun macam-macam lah. Banyak hal lah. Dalam segala isu akidah ke, isu bid'ah ke, isu maksiat ke, sama je semua. Ada orang dia dalam bab, kan? Dalam 3 bab ni ada masing-masing. Kita kena tengok. Jadi ni yang dimasukkan, itulah punca akhirnya manusia ni apa dia? Ba'atukum li ba'din adun. Memanglah bersisih kita. Sebab tu Allah bagi tak dia punya prinsip. Kalau apa berlaku macam ni, kena buat apa? Ada tak Quran cakap? Ayat berapa tu? Bagus dah, ingat dah tu. Dalil je tak ingat dah. Ayat surah 4 ayat 59. 459. Ayat ni tak habis lagi ni, panjang ni. Kita tengok lagi ayat, sikit lagi ayat 213 dulu. Jadi fahadallahu allazina amanu. Maka Allah jamin, ni jaminan Allah pula. Allah kata, macam mana syarat Allah nak bagi petunjuk? Allah akan beri petunjuk kepada orang yang mahu beriman. Orang yang beriman dengan apa yang Allah ambil, dia ambil yang apa Allah punya ni, lima ikhtalafu fi, dia akan terlepas daripada apa yang mereka pening-pening tadi, selisih tadi. Minal haqqi bi'ithnih, dengan izin Allah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus, iaitu dengan beriman dengan petunjuk yang datang daripada Allah. Buka surah 459 tu. 459. Ni je jalan ni kita. Tak nak bagi berpecah. Tengok, ya ayyuhallazina amanu. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur. Kita tengok ayat ni ya. Ati'u, Allah kata apa? Ati'u. Apa? Ati'u satu? Allah. Ati'u Ar-Rasul. Jadi ini adalah taat yang wajib. Man atau Ar-Rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat Rasul sama dengan taat Allah. Tak boleh bezakan hadis Nabi ke. Sebab tu dalam ada hadis Nabi kata la ufiyanna ahdakum muttaqina ala arikatih. Tidak patut bagi seorang kamu yang berrehat di tempat rehat dia, sofa dia. Ya'tihil amru min amri. Datang daripada perintah aku. Hadis Nabi datang daripada perintah aku, daripada hadis aku, sabda aku. Kemudian
mimma amartu bi au nahaitu anhu, daripada apa yang aku perintah dan aku larang. Fayaqulu la nadri, lalu dia kata kami tak tahu hadis ni. La nadri, la nadri. Apa saja yang ada dalam Quran itu je yang kami ikut. Dia nak ikut Quran je. Boleh? Ni Nabi dah bagi tahu hadis tu gambaran kepada orang yang akan melanggar dengan ayat ni. Dia ambil apa yang datang Quran je dia nak ikut. Hadis Nabi tak boleh. Hadis ni dia zon ke kan, macam-macam lah. Tak boleh hadis ni, itu tak boleh tu. Hadis termasuk kewajipan kita. Kalau kita belajar Imam Bukhari macam mana kan, dia menjaga hadis, cari hadis, kita rasa macam tak tahu nak kata lah. Tak tahu nak kata macam mana jalan dia, macam tu. Jadi ni wajib. Sebab tu Allah kata ati'u ni dua-dua nisbahkan. Wajib. Ni ambil Quran, ambil Al-Quran, perintah Allah, dan ambil hadis yang sahih daripada Nabi. Kemudian wa ulul amri minkum. Maksudnya apa? Pemimpin yang sah lah daripada kalangan kamu ni. Ya, pemimpin daripada kalangan kamu. Selama mana, apa maksud dia? Dia ini di bawah kedua ni. Selama mana apa yang dipimpin ni berada di bawah selari dengan perintah Allah dan Rasul. Faham Ya? Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika berselisih terhadap satu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada dua ni saja, tak perlu lagi dah. Farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billah, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Inilah sebaik-baiknya dan sebaik-baik keputusan. Takwil ni maknanya keputusan. Keputusan terbaik inilah dia. Tidak sampai bila manusia akan Allah lagi pada perintah Allah lagi lain. Surah 310 3 kan. Ini surah 4 ayat 5 9, surah 3 103. Apa Allah kata? Saya bacakan je. Wa atasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah semua. Wala tafar roku kan. 1 4 ke 3? 3 kan? 3 1 3. Berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, iaitu Quran ni. Wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Jadi itulah jalan untuk bersatu. Macam mana pun ramai tak yang akan bersatu ni golongan tu? Sikit. Sikitlah golongan yang benar-benar syukur kepada Allah dengan ikut sungguh-sungguh ikut perintah Allah dan Rasul. Okey, kemudian walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kamu dan bagi kamu di bumi. Di muka bumi. Ardi ni maknanya dia sesuatu yang bawah, lantai. Ni pun kita panggil ard lah. Ard ni kita panggil dataran. Kan? Juga. Jadi di bumi ni, jadi manusia ni memang tempat dia kat mana? Ada tempat lain tak? Yang duduk kat planet Mari ke? Itulah dia angan-angan siapa buat tu? Syaitan buat tu. Dia rasa macam real benda ni kan. Nak make it real kan. Ya Allah. Nampak tak? Dah sampai dah mati dah. Sampai ada yang apa dia ni, dia memang saintis kan. Dia bekukan jasad anak-anak dia kan. Sebab sampai nanti teknologi satu masa ni, teknologi boleh hidupkan balik. Boleh ubah kan. Ni dia harap macam itulah.
Dia kata walaupun 0.00001% tapi kita kena yakin. Ya Allah, kesiannya. Berdaya begitu sekali kan dalam hal ni. Itulah yang berlaku. Nak syaitan buat kerja sampai macam tu. Benda yang Allah dah sebut dalam Quran sebab dia tak tahu ini. Jadi usahlah berangan-angan nak ke lain, selesaikan apa yang kat bumi dulu. Kan banyak rosak kat bumi, betulkan. Kita pun rasa ada juga yang terpedayakan benda-benda macam tu. Sebab dia tak tengok apa yang Allah sebut dalam Quran. Ya? Jadi mustaqarrun apa? Tempat. Mustaqar ni tempat menetap. Betul. Mustaqar tempat menetap. Mustaqar ni tempat menetap. Satu lagi ada dua ni sebenarnya. Satu kat mana? Mustaqar. Kat sini kita tengok tempat menetap ni ada dua makna. Tempat menetap ni ada dua makna. Cuba buka surah Al-Mursalat. Ayat yang ayat dia bunyi Alam naj'alil arda kifata. Cuba buka surah Al-Mursalat surah 77. Ahya'an wa amwata. Tu ayat tu. Al-Mursalat. Ayat berapa? Jadi ayat ni, surah ni antara surah yang kalau kita baca, kita hafal, kalau baca betul-betul amat menggerunkan surah ni. Dan surah ni ada sangat banyak perkataan wailul, apa dia? Yauma idzin lil mukazzibin. Dengan fasa-fasa yang manusia dustakan. Setiap fasa tu manusia dustakan ni. Allah kata celakalah orang ni. Manusia dustakan ni, celakalah dia ni. Manusia dustakan ni, celakalah dia ni. Allah tutup dengan wailul lil wailul yauma idzin lil mukazzibin. Jadi surah Al-Mursalat ni antaranya tentang manusia dustakan ni. Bumi ni. Alam naj'alil arda kifata. Ayat yang ke 25. Ini yang maksud dia. Kifata ni apa? Bukan berkumpul lah. Dia tempat menyimpan. Jadi bukankah kami jadikan bumi ni tempat simpanan, tempat simpan? Apa dia? Ahya'an wa amwatan. Betul tak? Kita dah nampak je semua yang hidup ni kita rasa okey. Cuba bayangkan semua yang mati dulu tu kita nampak kat bawah tanah ni. Berapa ramai agak-agak? Boleh hidup tak manusia agak-agak? Tak boleh. Jadi satu di atas, satu di dalam bumi. Faham? Itu maksud dia mustaqar juga. Tempat menetap ni apa? Bukan hidup je kita menetap, mati nanti pun kita menetap juga. Faham? Kamu, bukankah ini tempat kamu simpanan ni? Boleh? Ahya'an wa amwatan walakum fil ardi mustaqarrun. Dan bagi kamu di muka bumi ni tempat kamu menetap, kamu disimpan pun dalam ni nanti. Dan kamu akan dibangkitkan juga dalam tempat menetap. Tempat menetap. Menetap. Mustaqar ni tempat menetap. Dia ada mim ni selalunya kalau orang Arab ni. Ni nama dia isim makan. Ada mim. Antaranya lah. Kadang-kadang dia isim fa'il. Kadang dia isim maf'ul. Tapi hal ni nama dia isim makan tempat. Sebab tu kita kata tempat menetap. Tambah tempat kat depan. Isim makan ni boleh jadi dua lah. Zaman pun boleh. Masa menetap pun boleh. Boleh juga. Mustaqar ni apa? Tempat menetap dan juga masa. Masa menetap kat sini juga. Tempat kita ni. Okey, kemudian wa mata'un dan mata'un ilahin. Mata' apa? Mata' ni surur, keseronokan. Keseronokan sehinggalah satu tempoh
tempoh yang tak tahu. Sehingga sebuah tempoh. Hin ni maknanya tempoh, masa. Hin ni maknanya masa. Tempoh. Jadi dan kesenangan lah kita kata. Dan kesenangan sehingga tempoh tertentulah. Sehingga tempoh tertentu. Jadi ini maksudnya inilah dunia. Dunia ni memang dia senang tapi sementara je. Apa maksud senang ni? Jadi bila kat sini maksudnya bila sementara maknanya kita anggap macam, jangan anggap dia macam kekal. Kita kena anggap dia macam bayang pokok. Kita duduk bawah pokok kan? Kalau tengah hari ni duduk bawah tu reduk lah. Kan? Dia bukan sentiasa. Dia sekejap je sifat dia. Tempat singkahan saja. Tu Nabi kata tu dalam hadis. Ni aku ni ibarat apa? Seorang pengembara yang duduk sekejap rehat bawah pokok, lepas tu nak jalan balik. Kan? Dia tak ada nak rasa senang, nak enjoy dengan kesenangan tu. Senangan ni memang dunia ni kesenang. Kita memang tak salah untuk cari senang. Tapi bukan apa? Enjoy dengan kesenangan tu lah. Melayani tu. Sebab tu kita kena banyak menahan kan. Wanahan nafsa anil hawa. Tahan hawa nafsu kita daripada terpedaya dengan seronok ni. Apa bentuk seronok ni? Kita ambil surah ni lah. Last. Tutup Surah 57 ayat 20. Surah. Jadi Mata'un. Mata'un ni surah 57 ayat 20. 5 mata'un kat situ. Ni masuk kesenangan 5 tu. Apa dia? Pertama, Allah kata apa? Ini masuk dunia, senang dunia ni. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di'lamu, belajarlah kamu tentang akhirat. Belajarlah tentang, kalau suruh kita belajar ambil tahu apakah hakikat kehidupan ni. Sehinggalah yang kita sedar ke dunia ni adalah annamal hayatud dunya, dunia kehidupan dunia adalah apa? Satu, la'ibun. Kemudian dua, lahun. Tiga, zinatun. Kemudian keempat, la'ibun, lahun, zinatun. Lagi tafakhur. Lagi yang kelima, takasurun fi, ada dua lagi pecahan. Amwal al-aulad kan. Ni
Nampak? Oh, ada cahaya. Jadi ketahuilah kamu belajar dunia ini, inilah dunia. Apa dia? Mainan. Akhirat ada mainan tak? Syurga ada mainan tak? Tak ada, semua real. Nampak makan sedap, semua ni real je. Kita dunia ni macam mainan ni, makan ni malah sedap, tapi apa? Jadi tahi tak ada apa pun. Sekejap je. Janganlah rasa macam begitu, apa dia? Terkesan dengannya, faham? Sebab tu Allah kata apa? Orang ni, orang yang dia tak terkesan tu dengan benda tu. Tak terkesan, faham? Wa atharul hayatad dunya, dia tak ada rasa tu kat dunia ni, tak ada. Walaupun dia dapat macam mana pun. Kadang-kadang dia tak minta tapi orang nak bagi dan dia tak terkesan pun dengan apa yang dapat. Dia syukur lagi. Itu. Sebab itu ni pertama, mainan. Kedua, lahun, sama juga. Hiburan kan? Entertainment. Sports. Nombor 3, zinatun. Perhiasan. Dekat syurga ada perhiasan tak? Itu perhiasan syurga ke? Sebenarnya apa? Kenapa satu benda perlu hias? Asal dia? Sebab buruk lah kena hias. Syurga perlu tak? Tak, itu semua memang dia punya. Faham? Wahullu asawira, contohnya dihalalkan asawira ni apa? Sutera-sutera itu hias memang milik syurga punya. Kita ni dunia sebab apa terpaksa hias? Sebab asalnya tak cantik lah. Kan? Itulah dunianya, sifat dia gitulah. Dan yang kedua, tafakhur apa? Berbangga-bangga. Berbangga-bangga. Kalau kat syurga bangga macam mana? Jadi kat syurga dia ini berbangga ni sebab masing-masing nak tunjukkan kelebihan. Kemudian takasur memperbanyak-banyakkan. Memperbanyak-banyakkan, mengumpul-ngumpul harta dan anak. Jadi dia cuma, kalau kata cuma banyakkan je, tapi dia tak dapat pun. Bukan milik dia pun. Faham Dia akan ada banyak ni, dia cuba usaha nak banyakkan tapi dia tak dapat. Bukan milik dia. Semua sifat dia apa ni? Ilahin. Ada tempoh. Jadi jangan terkesan. Cuba tengok ayat lain. Sifat-sifat yang Allah kata jangan terkesan ni. Contoh surah Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ayat berapa tu? Cuba baca ayat surah ni. Kita habiskan surah ni pula. Jadi Allah kata kalla bal tuhibbunal ajilah. Mereka ni kalau surah kiamat ni ayat dia daripada awal Allah kata apa? Ayah sabul insanu allan najma'a izama. Adakah manusia sangka yang kami tak boleh kumpulkan tulang dia? Ayat yang kedua, ayat ketiga tu. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Bahkan kami mampu nak susun bahkan apa? Tu dia punya jari, dia punya ni balik ni semua detail ni bukan boleh bersusun balik. Allah kata. Kemudian ayat akhirnya apa Allah tutup dengan seterusnya kalla, skip kalla bal tuhibbunal ajla. Tak, sebenarnya mereka bukan nafikan, mereka bukan tak tahu benda ni boleh Allah boleh buat, tapi kerana mereka terlalu cinta ajilah benda yang nampak segera ni semua, terlalu cinta ni. Tuhibbunal ajilah, akhirnya apa? Wa tadarunal akhirah, mereka meninggalkan sepatutnya itu, akhir dia tu. Okey. Dan dia akan sedar bila? Ayat 26. Kalla iza balagatit taraqi. Ketika ni boleh sedar. Bila? Balagatit
taraqi. Roh dia dah sampai kat kerongkong. Kemudian dia kata apa? Wa qila man ra. Dan di hati dia kata, siapalah yang boleh sembuhkan aku kali ni? Tak boleh dah. Dia tahu ini mati. Orang yang nak mati ni kan, dia boleh beza sakit biasa dengan sakit nak mati dah. Dia tahu ini memang mustahil untuk dia boleh sihat. Ini memang kematian menjemput dia. Sebab tu dia waqila man raq. Siapa lagi? Raq ni apa? Ruqyah lah. Siapa yang boleh sihatkan ni? Ruqyah atau ruqyah? Nak bagi sembuh kan? Jadi waqila man raq ni siapa? Setiap yang bakal mati seolah macam ni lah gambarkan. Man raq. Siapa yang boleh? Doktor pun tak boleh buat apa lah. Kita tak dengar lah. Seolah begitulah. Kita akan sampai masa ni nanti. Waqila man raq. Sekarang elok je lah. Nampak segak. Semua segak. Kan? Dan wa dhanna annahu al-firaq. Dan orang yang mati ni dia yakin ya inilah hari dia berpisah dengan semua ni. Wa dhanna, dia dah yakin ya inilah hari perpisahan dia. Dia akan pisah dengan mainan, dia akan pisah dengan hiburan, dia akan pisah dengan perhiasan dia akan pisah dengan semua yang dia banggakan tadi tu tak ada guna untuk dia dah. Pernah sedar tak? Tak boleh buat apa dah. Ketika ni lah. Sebab tu sekarang kalau kata wa'lam, Allah kena belajar sekarang. Biar kita rasa sekarang masa hidup ni. Supaya kat mati ni kita tak terkejut dah. Kan? Jadi wa dhanna annahu al-firaq. Dia yakin yang inilah hari perpisahan dia. Wal tafatis saqu bisaq. Bila bertautnya apa? Peha. Bertindihnya. Di sini ada terjemahan bersilang kaki. Terlalu sakit kan? Kaki kita ni sampai nak bersilang kan? Begitu sakit. Kemudian ila rabbika yauma idzinil masa. Kepada Tuhanmu lah pada hari ini tempat untuk kamu kembali. Jadi apa masalah kat dunia ni? Fala saddaqa wala shalla. Dulu dia tak mau membenarkan kebenaran. Contohnya sedekahlah. Saddaqa ni membenarkan apa yang Allah perintahkan. Wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Ya? Ya, dia sedar masa tu. Bukan masa masuk kubur nanti. Masa dia kat situ pun dia dah tahu dah. Tapi tak boleh buat apa dah. Masa kat situ dah tahu dah banyaknya dia rugi. Gambaran ni lah Al-Qiyamah kan? Surah ni. Jadi summa zahaba ila ahlihi yatamatta. Dia tak buat banyak benda tapi dia pergi balik ke keluarga rasa macam okey. Betul tak? Ramai tak macam tu? Bekerja pun nak rasa kita okey. Pergi jumpa kawan-kawan rasa okey. Semua okey. Semua cerita, semua dunia bukan main lagi. Rasa okey je. Tak ada rasa bimbang pun. Rasa macam saya seorang yang sukses dalam hidup. Ya ke? Orang beriman sukses dekat mana? Dia tak rasa. Dia memang kat syurga ni dia hidup dalam... Memang. Dia hidup dengan tenang sebab apa? Ikut perintah Allah. Bila dia tenang sebab dia dah ikut perintah Allah. Selagi tak, dia tak rasa tenang. Dia tak boleh. Sepatutnya macam tu. So Nabi dan para sahabat, sebab tu antaranya apa? Antara sahabat yang kan Abu Bakar kan mudah menangis tersentuh bila baca ayat-ayat Allah sebab dia rasa kehidupan sebenarnya macam itulah. Sebab tu Nabi kata apa? Lau ta'lamu nama a'lam. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, aku dah lihat selepas Mi'raj Nabi turun, Nabi kata apa? La dhahiktum qalilan. Kamu ni memang pasti banyak nangis. Wala bakaitum kasiran. Pasti engkau banyak nangis, kurang ketawa. Kuranglah nak gelak-gelak sembang-sembang kosong ni, kurang. Itulah sepatutnya. Ni. Wa mata'un ilahin. Bila faham mata'un ilahin tu, itulah dia. Tak ada nak buang-buang masa. Kita kedekut masa kita untuk apa? Untuk akhirat. Kedekut lisan nak cakap bukan untuk akhirat. Duit ni nak dapat tadi, dapat rezeki kan? Berjaya pula bisnes. Kedekut ni nak jaga. Saya nak jaga untuk tak nak jauh lisakan bukan-bukan. Itulah ni orang yang dia nak bersedia ketika hari ini. Dia takkan summa zahaba ila ahli yatamatta, bangga pulang dengan keluarga dengan penuh bangga. Tak ada. Lagi dia takut adalah dia dapat tadi bisnes, dapat duit juta. Dia bukan bangga, dia bertambah risau. Apa aku nak buat dengan ni? Ni amanah aku. Apa nak buat? Sepatutnya dia risau. Betul tak? Hari ni orang risau ke suka? Dapat projek suka ke risau? Ya Allah, dia tak tahu benda ni. Kan? Jadi itulah yang betulnya dia fikirkan. Jadi Allah kata aula laka fa'aula. Apa maksud ni? Aula ni maksudnya
sebenarnya dia macam satu benda yang perlian Allah ni. Dia tak sedar ke makin dekat kamu ni, makin dekat ni. Macam itulah. Makin awal lah kamu, memang lagi awal lah kamu ni kena. Memang tunggulah. Kemudian summa aula laka fa aula. Ayah sabul insanu ayu traka, sudah adakah manusia ni sangka dia biarkan je macam tu, apa yang dia buat ni suka hati. Jadi alam yakunu nutfatan min mani yumna, bukankah dia dulu cair yang ditumpahkan je, yang tidak apa nilainya sikit pun, tiba-tiba dia nak tafakur, nak bangga-bangga, dia tak sedar ke semua tu kan. Kemudian summa kana alaqatan fa khalaqa fasawa, lalu dia ada jadi macam lintah yang melekat kat rahim ibu dia kan. Kemudian kami jadi fasawa, kami sempurnakan dia rupa yang macam ni, tiba-tiba dia mula angkuh. Bila dia rasa istaghna, dia rasa ar-ra'ahus istaghna, bila rasa diri dia cukup. Li faja'ala minhu zawjaini dzakara wal unsa, dan kami jadikan dia berpasang-pasangan. Alaysa zalika biqadirin ala ayyuhihal mauta, bukankah Allah yang berkuasa mencipta macam ni bagi kamu ni semua ni, mampu hidupkan orang-orang yang mati nanti. Jadi berimanlah. Ini dah wa mata'un ilahin. Surah apa ni? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ni baca dah daripada kala tu, boleh baca daripada nombor 1 lah. Ayat 140 lah. Baca kan. Faham kan? Al-Qiyamah ni cukup satu surah ni, ya Allah lah, boleh dah. Jadi sampai sinilah kita hari ni. Panjang tengah hari ni, penat sikit tak? Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir mendengar ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat, terutamanya diri saya sendiri, dan bersedialah kita semua untuk lakukan apa yang kita patut buat, amanah kita yang kita dah ada ni masing-masing lah kan. Macam saya kena amanah dalam apa yang saya sampaikan, dan masing-masing atas apa yang menjadi, carilah sebab untuk dapat selamat daripada azab Allah. Itulah makna takwa. Sebab tu Nabi kata wat ittaqillah ittaqinnar walau bisyiqqit tamrah, kan? Ittaqinnar walau bisyiqqit tamrah. Maknanya apa maksudnya? Orang tu tak ada lain, dia tak ada apa pun, tak ada modal apa pun tak ada dia. Dia cuma ada sebiji kurma aje. Nabi kata walaupun ada sebiji kurma, kamu gunakan kurma tu untuk menjadi sebab apa? Selamat daripada azab Allah. Apatah lagi kita yang ada macam-macam ni. Rugi orang yang ada macam-macam sebab untuk dia boleh selamat azab Allah. Dia ada harta, banyak sebab untuk dia boleh selamat daripada azab, dia tak gunakan untuk tu. Alangkah ruginya. Sedangkan orang ada sebiji kurma je, dia pandai cari sebab dengan sebiji kurma untuk selamat daripada azab Allah pun mampu. Kita yang ada macam-macam, tak reti nak ambil peluang tu untuk itu. Alangkah ruginya orang macam ni. Faham ini dia kena faham hadis Nabi tu. Ittaqin nar walau bisyiqqit tamrah. Bertakwalah kepada Allah walaupun dengan sebutir kurma aja. Ketika itu je kamu ada. Jangan gunakan itu untuk layan hawa nafsu. Makanlah lapar kan? Tak. Gunakan ia untuk apa? Bertakwa kepada Allah. Nampak tak? Pentingnya takwa. Baik, qul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.